Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan hadis kita pada malam ini daripada hadis Al-Mustaqah hadis dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat, dan kita masuk kepada hadis yang diterangkan Rasulullah SAW mengenai tanda-tanda besar hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Dan hadis yang kita baca itu iaitu hadis yang ke-83. Kita dah sampai separuh. Hadis ini panjang, lebih kurang 4 muka surat, ya. Jadi kita baca sampai kepada tersambung daripada kat mana kita dah sambung selepas Dajjal, ya, cerita selepas Dajjal dibunuh oleh iaitu Nabi Isa alaihi salam. Baik, saya ulang balik, semoga saya baca terjemahan dia, lepas tu kita sambung dengan bacaan hadis sambungan dia. Jadi hadis daripada Anin Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu menyebut perihal Dajjal serta menyatakan sebenarnya Dajjal itu, bila wujud tentang perihal Dajjal. Dajjal ini merupakan sebagai satu tanda kiamat yang besar. Dan sebelum itu kita baca hadis yang berkaitan dengan tanda kiamat yang besar juga, iaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Tentang Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi akan wujud, akan keluar Imam Mahdi, iaitu menegakkan agama Islam, ya, sebagai syahid, ya, kerja jalan Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, memerangi golongan-golongan yang menentang, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Subhanahu, ya. Kemudian ketika itu Dajjal lah maksudnya, ya. Kemudian lepas itu keluar Dajjal. Dajjal ni merupakan satu bentuk manusia yang kita terangkan hari itu. Sikit saya ulang balik, iaitu kenaan dengan perihalnya, iaitu dia ni seorang laki-laki, kemudian matanya tersembul keluar, dan sebelah biji matanya itu buta, dan rambutnya itu kerinting. Jadi kalau ada gambar tengok orang buat mata satu itu salah, itu bukan Dajjal kan. Ada gambar keluar kadang-kadang dalam YouTube kan, gambar orang mata satu kan, bukan, ya. Dajjal ni dia dua biji mata, yang mata sebelah kanan dia tu tersembul, kemudian mata sebelah kirinya tu buta, kan. Itu Dajjal, kan. Dulu orang kata Mushi Dayan, kan. Ingat dulu, saya ingat dulu masa Mushi Dayan itu Israelnya menteri apa? Menteri Pertahanan Israel tu, kan, kata Mushi Dayan. Tapi itu istilah orang lah, ya. Maksudnya begitu. Nak dikaitkan dengan Dajjal ini. Dalam hadis ini menceritakan Dajjal ni, ya, dia turun, ya, merosakkan, ya, dia merosakkan akidah orang-orang Islam, ya, akidah orang Islam, ya, sehingga kan Allah bagi kekuasaan kepada Dajjal ini, maksudnya dia boleh mempengaruhi manusia yang beriman tu daripada beriman kepada tidak beriman, ya, daripada mengikut syariat tak ikut syariat Nabi Muhammad SAW, dan mempunyai kuasa yang hebat. Disebut dalam hadis ini, dia kata kuasa hebatnya iaitu dia boleh, kalau seorang laki-laki itu dia boleh potong belah dua laki-laki itu, kemudian dia boleh sambung balik, ya. Itu hebatnya Dajjal ini, ya. Jadi kalau pengaruh dia, ilmu dia dan sebagainya, dia dapat mempengaruhi manusia supaya orang kata menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu muncul kita katakan Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi tak mampu untuk melawan
Dajjal ini. Imam Mahdi tak mampu untuk melawan Dajjal ini. Kemudian selepas itu, kita sambung sikit ya, ringkas. Kat mana sampai hadisnya ini? Isa ya. Kemudian sambung, iaitu lepas tu Fabima disebutnya Fabima Fabainama huwa kadzalik idz ba'asallahu al-masih ibn Maryam. Fayanzilahu 'indal manaratil bayda'i syarqiyyun damsyik. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan, iaitu semasa Dajjal itu bermaharajalela, Allah Subhanahu wa taala turunkan Isa bin Maryam, Al-Masihiyah Isa. Nabi Isa alaihi salam, anak Maryam. Lalu ia turun berhampiran dengan menara putih yang terletaknya di timur bandar Damsyik. Dia kata, iaitu diturunkan iz ba'asallahu masihu ibnu Maryam fayanzilu indal manarati bayda syarqiyyun Damsyik. Timbul di Damsyik, itu Syria lah, negeri Syria, Damsyik. Turun dekat situ, ya. Turun kat situ, kisah menceritakan, sikit saya sambung sikit lah. Dalam hal ni, kita nak baca hadis, itu urutan hadis kan. Tapi bagaimana dia turun? Isa Ibrahim, Isa ni turun macam mana? Jadi Isa ni turun ketika Al-Mahdi dengan tentera-tenteranya, ya, semayang subuh di masjid yang ada menara putih tu lah, di Damsyik tu. Mungkin kalau sekarang ni siapa pergi melawat kat sana, mungkin adalah orang cerita kan sebagainya kan. Kita tak pergi, ya. Jadi dia akan turun daripada situ, masjid itu, menara putih itu, ya. Dan ketika itu waktu subuh, Imam Mahdi dia tengah bersolat nak sembahyang subuh, bersedia untuk nak sembahyang subuh bersama dengan tentera-tenteranya, kan. Ketika itu turun Isa bin Maryam ni, Nabi Isa daripada langit yang bergantung kepada dua sayap malaikat. Dia turun tu bergantung kepada dua sayap malaikat. Yang ini sebab tu Nabi Isa orang tak boleh tiru dia, kan. Kalau Imam Mahdi orang boleh tiru, orang boleh mengaku, kan. Tapi Nabi Isa tak boleh. Sebab dia cara dia turun tu dia khusus kan, tak ada orang boleh buat macam tu, kan. Itu Nabi Isa kan. Dia turun dengan memegang sayap dua sayap malaikat turun. Kemudian ketika mana? Ketika tentera Mahdi nak solat, nak semayang. Mahdi dah bersedia lah nak semayang subuh. Kemudian bila ada peristiwa tu berlaku, maka Mahdi terasa macam ada Isa nak turun. Maka ketika itu jemaah-jemaah yang di belakang tu berlaluan kepada Nabi Isa AS tu masuk ke depan, ya, berjalan sampai ke depan. Itu dirasai oleh Imam Al-Mahdi lah ketika itu, ya, dan tentera-tenteranya yang ada di belakang untuk berjemaah sembahyang subuh. Dan bila sampai ke depan itu, maka Al-Mahdi ni dia undur ke belakang sikit, nak bagi laluan kepada kita katakan nak bagi laluan kepada Nabi Isa untuk menjadikan imam, kan. Isa jadi imam. Tapi Nabi Isa tolak, dia suruh Al-Mahdi jadi imam. Sebab Nabi Isa kata umat yang paling mulia ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diletakkan Al-Mahdi. Nabi Isa kata umat. Jadi pengakuan Nabi Isa tentang umat, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasul di akhir zaman dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah sembahyang subuh. Kemudian lepas subuh, maka ketika itu juga berlaku macam penyerahan macam kita bai'ah lah istilahnya, penyerahan nampuk tentera itu, ya, pemerintah tentera itu kepada Isa alaihi salam. Jadi pada Al-Mahdi dia menyerahkan kepada Isa alaihi salam untuk, ya, memimpin tenteranya bagi melawan tentera Dajjal. Lawan tentera Dajjal.
Tentera Dajjal ni banyak maksudnya kan. Dajjal pergi melawan tentera Dajjal. Dan apabila pendekkan cerita kan, apabila keluar daripada masjid, dia kata putih itu, menara putih itu, maka dilihat oleh Dajjal Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan pantas ya Dajjal itu larilah ya. Lari maksudnya tak mau mendekati Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada yang mengatakan dia ceritakan dia lari sepantas. Pantas maksudnya sepantasnya. Walau bagaimanapun Nabi Isa alaihissalam dengan tentera-tenteranya, ya, tentera yang diambil alih daripada Al-Mahdi tadi, ya, mengejar Ad-Dajjal ini, ya, dan sampai ke satu pintu yang dikata di sini pintu Lad, ya, sampai ke pintu Lad. Sambungan daripada hadis ini menceritakan fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabul ludi fayaqtulu, sampai ke pintu dia kata pintu Lad itu. Bila sampai situ maka Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Okey, inilah hadis ini. Summa ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu fayasma'u an wujuhihim wa yuhaddisuhum bidarajatihim fil jannah. Kemudian maka Nabi Isa pun selepas itu sampai ke Lad tadi kan, sampai ke situ. Kemudian seterusnya lalu Nabi Isa datang kepada dekat sini, datang maksudnya sumayati Isa bin Maryam, datang kepada Isa tu, datang kepada Nabi Isa itu kumpulan-kumpulan, ya, kumpulan yang mana kumpulan itu datang sesuatu kaum yang mereka ni terselamatlah daripada Dajjal tadi itu, daripada bencana Dajjal itu. Kemudian menghadap Nabi Isa alaihissalam, datang jumpa dengan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa hapuskan kesan kedukaan dan kesedihan dari air muka mereka. Kesan daripada air muka mereka, kesan ketakutan, fobia, istilahnya begitulah, ya. Pulihkan keadaan mereka itu, ya. Kesan kedukaan dan kesedihan dari air muka mereka dengan menyatakan bahawa Dajjal telah dibunuh. Maksudnya Dajjal itu dia kata telah dibunuh. Katakan Dajjal telah dibunuh. Serta menggembirakan mereka, ya, menggembirakan mereka dengan derajat-derajat kedudukan mereka dalam syurga. Kata menggembirakan mereka lah, mereka terselamat daripada dia kata Dajjal tadi. Jadi kita tak harap kita hidup dalam zaman Dajjal ini, takut kan? Walau bagaimanapun Nabi ajar kita supaya kita berdoa selalu, ya, supaya kita berdoa selalu minta jauh daripada azab, ya, azab Dajjal ini. Ada doa dan Allahumma inna na'udzubika minal azbil azabi jahannam, azab neraka jahannam, wa min azabil qubur, dan daripada azab kubur, wa min fitnati Dajjal wal Masih, daripada fitnah Dajjal dan al-Masih. Kemudian juga wa min syarri fitnatil al-Masih wad Dajjal, bukan wa min fitnatil mahya wa mamat. Kemudian wa min syarri fitnatil Masih wad Dajjal. Itu doa yang Nabi ajar, ya. Dan kita kalau boleh tak maulah menghadapi situasi Dajjal ini, kan? Sebab diceritakan begitu teruk, Dajjal ini, maksudnya keadaan dia walaupun dia memerintah lebih kurang dalam 40 hari saja, ya, 40 hari dia memerintah Dajjal ini, tapi maksudnya rosak habis semua manusia, kan? Dari segi akidahnya, dari segi pelanggaran syariatnya dan sebagainya. Nabi Isa turun bunuh Dajjal untuk nak memulihkan balik keadaan umat ketika itu, ya, supaya selamat. Jadi antara golongan yang telah jumpa Nabi Isa ni, mereka yang terselamat daripada ancaman Dajjal tadi, ya, selamat.
Kemudian kesan daripada duka cita mereka itu selamat dan menceritakan tentang kedudukan mereka itu, kebaikan mereka itu, mereka akan mendapat balasan syurga kalau sekiranya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Isa turun itu untuk nak membenarkan Nabi Muhammad SAW, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan membenarkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tak bawa syariat yang dibawa oleh kita katakan nabi-nabi yang boleh zaman dia. Nabi Isa alaihissalam dia tak bawa syariat itu, dia bawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Isa bila diterima, ada juga hadis menceritakan bila Nabi Isa ni diterima, kita katakan kepimpinan tu daripada Al-Mahdi, ya, tentang kepimpinan Al-Mahdi itu, maka ketika itu ada beberapa tindakan yang dia buat. Yang pertama, dia patahkan salib. Yang pertama dipatahkan salib, ya, nak membuktikan bahawa ya apa yang dibawa oleh umat dia, itu umat Nabi Isa alaihissalam itu salah, kan? Salah dia patahkan salib dia. Dan yang kedua, dia bunuh segala khinzir, maksudnya babi-babi, ya, semuanya dibunuh. Sebab itu makanan yang haram di sisi Allah Subhanahu Taala, bukan Nabi, bukan kita kata orang Islam saja, orang yang Nasrani pun, orang Kristian pun juga haram makan babi. Dia bunuh itu. Dan itu antara ada 3 perkara lagi yang dibuat kalau itu dengan tujuan untuk nak menunjukkan bahawa dia turun itu membenarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, kan? Kemudian sampai mana tadi, kemudian disebut lagi, ya, semasa Nabi Musa, ya, dia kata fabainama huwa kadzalik iz auha Allahu ila Isa bin Maryam qad akhrajathu ibadan li la yadari li ahadin bi qitalihim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila dah selesai, dah tenang, pulih dan sebagainya, ya, orang-orang yang berjumpa dengan dia, ada yang beriman, ada yang tak beriman, gitulah kan keadaannya, ya. Tapi Nabi Isa dengan cerita tentang jaminan syurga itu untuk orang yang beriman. Dan Nabi Isa alaihissalam, ya, menerangkan lagi bahawa semasa Nabi Isa sedang menerangkan, Nabi terangkan lagi, semasa Nabi Isa sedang menerangkan perkara-perkara yang menggembirakan akan mereka itu, orang-orang yang terselamat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Isa dengan firman-Nya, kan? Ya, wahyukan Nabi Isa dengan firman-Nya. Dia kata fabainama huwa kadzalik id auha, mana kata diwahyukan kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Isa dengan firman-Nya, katanya kepada Nabi Isa bahawa aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hambaku Ya'juj wa Ma'juj. Dia kata, ya, inni qad akhrajattu ibadan li la yadani li akhadin biqitalihim, kan? Ketika itu keluarlah, dia kata Ya'juj wa Ma'juj, istilahnya ibadi. Kemudian seterusnya disambung lagi, dia kata faharrid ibadi ila tur, ada ila tur yang tidak ada, maksudnya Ya'juj ya Ma'juj ni tidak ada upaya sesiapa pun yang boleh memerangi mereka, termasuklah Nabi Isa alaihissalam. Tak boleh. Yang tadi yang Dajjal tadi boleh, kata, disebut bahawa Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Yang ini Ya'juj wa Ma'juj ni tanda kiamat juga, kan? Tanda kiamat yang besar juga, tapi dia tak boleh dibunuh. Dia kata disebut ni di akhirin bil qital, tak boleh sesiapa pun yang boleh membunuh dia, katakan. Jadi oleh itu, ya, tak boleh siapa yang tidak ada sedaya upaya bagi sesiapa untuk memerangi mereka itu, yang dikatakan Ya'juj wa Ma'juj itu. Kemudian oleh itu, maka bawalah hamba-hambaku yang bersama-samamu tadi itu, bersama dengan yang diselamatkan tadi itu, dia kata, ya, harrid ibadiyah ila tur, kau bawalah hamba-hambaku yang bersama-sama kamu yang berselindung itu, supaya berselindung di bukit Tur Sina, ya, berlindung. Tak boleh lawan ni kumpul ni, sangat Ya'juj Ma'juj sangat banyak, tak boleh lawan. Sampai mengatakan dia ni kalau dia tinggal, kalau dia mati, maka dia akan meninggalkan 99 zuriat dia.
Satu dia satu mati, dia akan tinggal 99 zuriat. Begitu banyak sekali Ya'juj wa Ma'juj ni. Siapa Ya'juj wa Ma'juj ni? Okay, kita tanya juga kan. Tadi kita terbilang kan, ni apa Dajjal. Ya'juj ni siapa dia? Kita berhenti setakat ini, maksudnya dia katakan Ya'juj wa Ma'juj yang siapa pun tak boleh nak lawan dia. Kemudian Nabi Isa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya membawa orang-orang yang mendekati dia tadi itu, yang masih selamat dengan dia, yang dipulihkan itu, supaya berlindung di Bukit Tursina, bersembunyi di Bukit Tursina, Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Kita berhenti setakat ini, cerita sikit tentang pengenalan Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya, Ya'juj wa Ma'juj ini kalau ikut keturunan dia, asas nasab dia iaitu daripada keturunan Nabi Adam. Dia manusia jugalah. Manusia keturunan daripada Nabi Adam, kan? Kemudian sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sampai kepada Nabi Nuh, kemudian anak Nabi Nuh. Kalau kita ingat cerita Nabi Nuh, ada anak dia yang tak ikut dia. Ya, Nabi Nuh cerita kapal kan. Kapal Nabi Nuh tu cerita anak dia dengan isteri dia tak ikut dia. Kan? Anak dia dari isteri dia engkar lah, kufur lah maksudnya. Kalau kita kata itu betul lah, ikut, tak beriman lah, tak nak ikut dia, kan. Jadi daripada anak Nabi Nuh tu ada lagi cucu dia lah, anak beranak Nabi Nuh tu, cucu dia itu, ya, beberapa orang. Ada dia nasab keturunan itu, mereka ini, ya, di zaman ini. Dan mereka ini lama dah wujud. Mereka ni wujud dah lama mereka ini wujud. Kalau cerita Al-Quran, kalau tuan-tuan boleh, kita berhenti setakat ini, hadis ini, dan kita cerita tentang sikit Ya'juj wa Ma'juj ni, kan. Kalau dalam Al-Quran, saya tak bawa telefon, kan. Surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi ada menceritakan. Siapa ada telefon, cuba buka telefon, tengok surah Al-Kahfi ayat 83. Saya tak bawa telefon, tengok ayat 83. Cikgu Rizal, boleh, ya? Tengok ayat 83. Dengan terjemahan Quran yang berterjemahan. Dia tak bawa telefon pula. Astagfirullahaladzim. Ada. Kita tengok sikit lah, cerita tentang Dajjal, tentang apa ni, Ya'juj wa Ma'juj ni. Ada. Kat mana? Surah Al-Kahfi, ya, ayat 83. Ni cerita ayat 83. Kita ambil sikit ni. Dia cerita ni ayat 83 sampai ayat ke dekat ayat 90 lah begitu. Cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj ni. Hilang pula. Okey. Jadi ayat ni dia kata, ayat 83 maknanya wa yas'alu, dia kata yas'alunaka anil qarnain, istilahnya dalam bahasanya. Di sini tak ada sebut, ya. Sebut, dia kata, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Dalam Al-Quran ada cerita kerajaan Zulkarnain. Dalam Al-Quran ada cerita kerajaan Zulkarnain, kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman, kan. Tak dapat tengok. Jadi cerita dia itu dalam kerajaan Zulkarnain, ya. Ditanya tentang kerajaan itu. Jadi ayat itu turun kepada Nabi SAW nak menceritakan tentang orang-orang musyrikin Mekah ketika itu dengan orang-orang Yahudi ini. Mereka nak bertanya Rasulullah SAW tentang kerajaan Zulkarnain ini. Kalau Nabi boleh cerita tentang kerajaan Zulkarnain ini, ya, kan, maka mereka akan beriman dengan Nabi SAW. Tapi orang Yahudi biasalah, sebelum ni pun okey. Okey, terima kasih. Kat sini, ya, kita tengok ayat 3, dia kata wa yas'alunaka 'anil Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Katakanlah kerajaan Zulkarnain pula dalam Quran dia kata,
Aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang mengenai penerangan sedikit tentang dari halnya. Jadi Nabi kata aku akan ceritakan. Kalau mereka tanya lah, kan? Jadi mereka tanya lah, orang musyrikin ni dicucuk oleh orang Yahudi supaya tak tanya. Orang Yahudi tak mau dia tanya, dia suruh nak tanya. Kan? Jadi ketika itu ada juga kisah menceritakan bahawa Nabi dia tak bercakap selagi mana tak turun wahyu, kan? Dia tunggulah. Dia kata dia akan ceritakan lah, dia kata. Tapi tunggu sampai orang kata lebih kurang 15 hari dia tunggu. Ya, tak turun cerita itu. Bila dah turun baru diceritakan, kan? Kemudian apa diceritakan? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi. Itu Zulkarnain. Memerintah di bumi dan kami berikan kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Jadi maksud dia ni boleh bergerak ke mana saja untuk menjayakan pemerintahan dia di seluruh dunia ketika itu. Ini kerajaan yang hebat. Maksudnya Zulkarnain ni beriman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kerajaan. Allah kata seperti ini. Fa'atba'a sababa. Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. Jadi dia ikutlah. Dia pergi ke barat, pergi ke timur. Ya, dia ikut semua. Untuk apa? Untuk nak menyampaikan hasratnya untuk nak makmurkan alam ini. Dengan, kalau segi tauhid, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi sejagat manusia, dari segi keadilan dan sebagainya lah, mengajak ke arah kebaikan. Kemudian hatta iza balagha ma'riba syamsi wajadaha ta'rubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Ayat 86. Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, matahari jauh, dia lawat suruh, dia pergi jalan sampai matahari terbenam, ia mendapati terbenamnya sebuah matahari, dikatakan yang hitam berlumpur. Matahari itu terbenam dalam satu keadaan laut yang lumpur, dia kata, dan ia dapati di sisinya satu kaum yang kufur ingkar. Dia pergi sebelah barat lah maksudnya. Sebelah barat itu maksudnya ada satu kaum yang ingkar, dan ketika itu dia tengok matahari itu jatuh dalam keadaan macam, kalau tepi laut kita nampak macam matahari itu jatuh dalam laut lah. Kalau kita duduk tepi keadaan tempat yang lembah yang ada lumpur, maka kita rasa begitulah. Kalau kita pergi tempat bukit, kita rasakan matahari jatuh atas bukit lah, begitulah keadaan diceritakan, kan? Dan ada sekumpulan manusia yang kufur. Kami berfirman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengilhamkan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ilhamkan kepada Zulkarnain ini pilihan, ya, supaya wahai Zulkarnain, dia kata, pilihlah sama ada engkau hendak menyiksa mereka atau nak bertindak secara baik terhadap mereka. Kamu nak menyiksa mereka ni kerana mereka tak beriman, kufur, ataupun kamu nak bertindak baik kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Zulkarnain ini, Raja Zulkarnain ini maksudnya dia pilih, kan? Kemudian qala amma, ayat yang berikutnya 87, qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbi fayu'azzibuhu 'adzaban nukra. Dia berkata, Zulkarnain berkata, Raja Zulkarnain, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur, durhaka, ini ketegasan seorang raja, kan, nak menegakkan kebenaran, maka kami akan menyiksanya. Dia akan menghukumlah. Maksudnya menyiksa, kamu akan hukum mereka ini kerana mereka ini kufur, kan, misalnya hukumnya. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, akan serah pada Tuhan lah, kan, pada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Itu kerja Tuhan lah untuk nak mereka dah ni azab Tuhan untuk keadaan itu. Itu Nabi Zulkarnain kita. Kemudian wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman serta dia kata beramal soleh, iman, amal soleh, buat kebaikan, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan bagi Allah pemerintah. Kami akan perintahkan kepadanya
perintah-perintah kami yang tidak memberati. Jadi Allah kata, ya, bagi orang yang beriman, maka mereka ni akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepada mereka ini perintah-perintah kami yang tidak memberati. Maksudnya perintah Allah Subhanahu wa taala tak memberatkan orang yang beriman itu. Kalau bagaimana memberatkan sekalipun orang beriman itu, ayat lain yang kita baca itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak memberatkan, ya, kepada kita mana-mana berat yang sampai kita tak boleh tanggung. Berat itu. Kemudian itu cerita. Kemudian summa atba'a sababa, ayat 80. Belum jumpa ayat maju ni, kan? Ayat 80. Kemudian dia kata 80, dia berjalan lagi, dia pergi kata lagi, kan? Hatta iza balagha matli'a syamsi, sampailah dia wajadaha tatlu'a ala qaumin lam yan'al lahu min duniha sitra. Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbit pula. Tadi dia pergi sebelah barat, jatuh lah, ya. Ni pergi sebelah timur pula. Raja, ya, melawat kawasan lah, kita katakan begitu, kan, nak mengembangkan, ya, kebaikan Allah Subhanahu. Kemudian ia mendapati terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Jadi dia tengok satu kaum itu, ya, dia kata ia mendapatinya terbit daripada satu kaum yang tidak menjadikan bagi mereka itu sebarang perlindungan daripadanya. Tak ada barang perlindungan. Jadi mereka ni duduk dalam gua-gua je. Tak ada rumah dan sebagainya. Keadaan begitu. Kazalik disebut. Demikianlah halnya, dia kata. Wa qad akhadna bima ladaihi khudra, ayat 91. Sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Jadi Allah kata kami tahu golongan ini, kan. Summa atba'a sababa. Kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain pula. Dia jumpa dengan satu jenis manusia yang dengan keadaan orang yang macam itu, kemudian dia pergi ke jalan lain. Hatta iza balagha bainas saddaini, ya, wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan, dia kata. Sehinggalah sampai kepada tempat yang lain dia pergi itu, ya, mungkin ke utara pula lah, ya, utara ke selatan ke, sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Sampai ke satu gunung, dia kata gunung itu, dan orang yang ada dekat situ tu, mereka ni bercakap yang mana tak boleh faham perkataan mereka. Begitu, kan? Tak boleh faham. Dia kata mereka berkata Zulkarnain sesungguhnya bukan, ya. Jadi sehingga apabila sampai ke antara dua gunung, dia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Kaum ini bercakap tapi tak boleh faham perkataan mereka ini. Kemudian qalu ya Zulkarnain, jadi mereka berkata kepada Qarnain, ya, qalu ya hadzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj. Baru jumpa perkataan inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka harjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah? Mereka minta Zulkarnain sebab dia raja yang hebat, yang boleh buat segala-galanya, kuasaan yang ada kepadanya. Dia kata, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepada kamu dari hasil pendapatan kami ini? Dia kata, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Ni dia kata Ya'juj Ma'juj ni, sebab dia yang keadaan merosakkan, melakukan kerosakan. Ya'juj Ma'juj ni dia jenis manusia, melakukan kerosakan, kan. Kemudian dia kata boleh tak buat tembok ini, kan, tembok halang supaya mereka ni, kan. Dan kisah ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, menceritakan zaman Nabi pernah ceritakan kepada isterinya, iaitu apa nama, Zainab bin Haris, Zainab bin Haris, isteri yang ketujuh, isteri yang ketujuh, Zainab bin Haris,
Zainab bin Harith dia cerita, satu ketika Nabi balik ke rumah dia. Bila Nabi balik, Nabi kata halak. Macam dia ni rasa cemas, Nabi tu rasa cemas. Ya, macam dia rasa risau, dia kata, akan berlaku perkara yang tak baik kepada bangsa Arab. Dia kata, bangsa Arab ni, bangsa Quraisy lah, bangsa Arab akan berlaku perkara yang tak baik. Kenapa dia kata begitu? Kemudian Zainab tadi macam tertanya-tanyalah apa benar kan. Kemudian diceritakan hadis menceritakan bahawa dia telah melihat, Nabi ni telah melihat bahawa tembok yang dibuat tadi tu, tembok yang dibuat Zulkarnain ni, belum sampai dalam tembok ni kan, tembok yang dibuat Zulkarnain ni dah pecah sebesar itu. Dia kata kecil saja sebesar itu. Tu tembok yang menghalang Ya'juj wa Ma'juj keluar, kan? Ma'juj keluar, tembok tu dah sampai sebesar itu, dia kata, kan? Dia rasa risaulah dalam keadaan itu, kan? Itu zaman Nabi dah pecah begitu, dah begitu. Kalau sekiranya besar lagi, dia akan keluar ketika itu zaman Nabi. Nabi dah risaulah keadaan itu berlaku. Zaman Nabi dia baru buka sikit. Tapi ada sirah mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni walaupun dia dibenteng dengan, dia duduk antara dua bukit. Ya, kalau dalam ni tengok dalam ada kata di Jogja, negeri Jogja tu, dua bukit. Kalau siapa tengok cerita ring apa? Lord of the Ring kan, tengok Lord of the Ring tu lah, mungkin antara dua bukit tu kan, kemudian dibuat tembok itu. Jadi mereka minta supaya buat tembok itu, kan. Jadi Nabi Isa kata, Zulkarnain kata aku boleh buat semua benda tu, tak ada masalah, kan. Tak payah kamu bayar benda tu, aku boleh buat benda tu, tapi dengan syarat kamu semua kena tolong dia, kena bantu dia. Mungkin dari segi kita katakan engineer ke apa semua ketika itulah, kan, bantu kita bayangkan tu dia buat tu. Dan dia buat daripada hadid, daripada besi kemudian dituangkan dengan tembaga emas, dituangkan dengan tembaga, dihadangkan. Kuatlah besi tu. Sebab tu ada yang mengatakan tengok bukit di sana tu macam besi-besi yang dicacap, kan, begitu keadaan dia, kan, begitu. Jadi di sebelah saya itulah dia kata Ya'juj Ma'juj dalam cerita dalam ini menceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Itu sebahagian daripadanya. Kemudian kita akan jumpa nanti bila masa dia keluar Ya'juj wa Ma'juj ini, kan. Okey, kemudian saya sambung lagi sikit lagi sini. Qala, dia kata mereka berkata, wahai Zulkarnain, semuanya kamu Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan. Kemudian qala ma makkanni fihi rabbi khairan fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainal adma. Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan dan Tuhanku jadikan daku menguasainya. Itu kata Zulkarnain kepada orang yang minta tolong tadi tu, bukan, lebih baik dari bayaran kamu, dia kata. Mana kuasa yang Allah bagi kepada dia tu lebih baik daripada baik, tak perlu. Oleh itu dia kata, bantulah aku, dia kata Zulkarnain, tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina, maksudnya antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kokoh. Itu tembok itulah, tembok Ya'juj wa Ma'juj tu, ya, Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kumpulan manusia, tapi manusia yang ganas, yang itulah, yang makan orang, yang gitulah kumpulannya, kan. Itu. Kemudian atuni zubrul hadid. Tu dia kata sini, bawalah kepada aku ketul-ketul besi, sehingga apabila dia terkumpul separas tingginya menutup dia kata lapangan antara dua gunung tu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, bawa akan besi-besi itu, dia kata, ya, zuburul hadid hatta iza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta iza ja'alahu nar qala atuni ufrik alaihi qitra. Kata kan, bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila dia berkumpul separas tingginya menutup lapangan yang antara dua bukit tadi itu, antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, bakar besi itu, tiuplah, dia kata, dengan alat-alat kamu. Alat apa tak tahulah, sehingga apabila dia menjadikan merah menyala besi itu, merah menyala, dia kata seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Jadi dia buat binaan tu besi, dia punya
tiang-tiangnya, kemudian tembaga cair itu dituangkan sebagai simen lah. Kita faham ini begitu. Itu dia kata. Jadi itu pun maksudnya nak ceritakan kepada Zainab tu, Ya'juj Ma'juj tu dah tebuk dah lubang tu tebuk sampai zaman Nabi tu dah kecil. Ya. Tapi ada kisah lain mengatakan bila ditebuk kemudian kata mereka esok kita akan pecah. Begitu sampai pecah. Sampai esok kita akan pecah. Tapi bila sampai berkata esok kita akan pecah, Allah Subhanahu Wa Taala tutup balik begitu. Tutup balik begitu. Sampailah ayat ini diceritakan, lah ini kata qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'duhu rabbi haqqan. Setelah itu berkatalah Zulkarnain, selepas dia bina tembok itu, berkata dia, ini ialah satu rahmat dari Tuhanku. Dia kata rahmat Tuhanku. Dalam pada itu dia kata apabila sampai janji Tuhanku, dia akan jadikan tembok itu hancur, lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Zulkarnain sendiri kata, tunggu masa sajalah, bila wallahu alam, tak tahunya kan, tunggu saja masanya. Tapi ada hari mengatakan dah sampailah. Tunggu kata ketua dia kata besok kita pecah kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala padamkan balik, tutupkan balik keadaan. Sampailah ayat yang disebutkan oleh Zulkarnain ini dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masanya wallahu alam, tak tahu bila masanya akan dipecahkan tembok itu. Kemudian keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian kita akan sambung dengan hadis ini. Ceritanya bila Ya'juj Ma'juj keluar, apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Ya. Okey, seperti setakat itu insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.